Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Bali bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga Anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang sudah subscribe dan juga kepada Anda yang support channel ini. Kami juga ingin menyatakan pada Anda, terutama Anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat lebih 240 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang Anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara Anda yang meminta kami bercerita tentang pelakon-pelakon yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran Anda. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, banyak permintaan daripada anda supaya kami bahas tentang aktris Jaya Bachchan, kehebatannya dalam dunia akting, bagaimana dia menghadapi perselingkuhan suaminya Amitabh dan lain sebagainya. Justru itu dalam video ini kami akan bahaskan tentang aktris yang satu ini. Jaya Bachchan atau nama asalnya Jaya Bhadduri dilahirkan pada tanggal 9 April 1948 dan dia merupakan aktris di India dan juga seorang politikus. Jaya dikenali sebagai aktris dalam filem-filem Bollywood dan filem-filem Bengali. Jaya juga diakui memiliki skill akting yang natural dalam semua filem-filem lakonannya. Jaya merupakan penerima beberapa anugerah berprestij di India, termasuk 10 anugerah daripada Filmfare dalam pelbagai kategori. Dan Jaya juga merupakan penerima award Padma Shri yang merupakan award keempat tertinggi daripada pemerintah India untuk rakyat India yang berprestasi dalam bidang-bidang tertentu. Jaya Bachchan merupakan anak kepada Tarun Kumar, seorang wartawan, penerbit dan penulis puisi. Ibu Jaya bernama Indira. Jaya adalah alumni daripada Film and Television Institute of India atau FTII. Jaya memulai karyanya sebagai pelakon dalam usia 15 tahun. Dia membintangi sebuah filem Bengali yang berjudul Mahanagar pada tahun 1963. Setelah itu Jaya muncul dalam dua lagi filem Bengali, iaitu filem yang berjudul Suman yang merupakan filem pendek dengan durasi 13 minit dan selanjutnya sebuah filem komedi yang berjudul Danye Meye 1971 dan Jaya berlakon menjadi adik ipar aktor Bengali terkenal ketika itu iaitu Uttam Kumar. Seorang sutradara Bollywood yang bernama Hrishikesh Mukherjee kemudian memberikan kesempatan kepada Jaya untuk berlakon filem Bollywood pertamanya yang berjudul Guddi 1971. Sutradara ini merasa yakin mengambil Jaya berlakon kerana dia memiliki diploma dalam bidang akting. Filem Guddi tersebut memaparkan kisah seorang siswi sekolah yang terlalu obses dengan aktor Dharmendra yang popular di Bollywood. Ternyata filem ini meledak di pasaran dan nama Jaya Bhadduri menjadi sebutan. Dia mulai menjadi perhatian para pembuat filem Bollywood. Pada tahun 1971 itu juga Jaya turut membintangi filem yang berjudul Uphaar. Selanjutnya pada tahun 1972 beberapa filem lakonan Jaya menemui penonton iaitu filem Jawani Diwani, Pia Kagar, Pariche, Koshish dan filem yang berjudul Bawarchi. Jaya berpasangan dengan Sanjeev Kumar dalam filem Koshish dengan melakonkan watak sebagai perempuan bisu dan tuli. Pada tahun 1972 itu juga Jaya mulai berlakon bersama aktor Amitabh Bachchan. Filem pertama lakonan mereka bersama ialah Bansi Birju dan diikuti dengan filem yang berjudul Ek Nazar. Namun kedua-dua filem ini gagal di pasaran. Amitabh Bachchan ketika itu memang struggle. Filem-filem lakonannya kebanyakannya gagal di pasaran. Ini menyebabkan ketika filem Zanjeer akan dibuat pada tahun 1973, tidak ada aktris yang mau berpasangan dengan Amitabh Bachchan. Ketika itulah Jaya menyanggupi berlakon filem itu berpasangan dengan Amitabh. Dan ternyata filem ini meledak di pasaran. Filem ini juga yang menjadi turning point Amitabh di Bollywood. Jaya selanjutnya melakonkan watak seorang wanita yang berpura-pura sakit amnesia dalam filem Anamika yang rilis pada tahun 1973. Dia berpasangan dengan Sanjeev Kumar dalam filem ini. Akting Jaya dalam filem ini menuai pujian para pengkritik filem. Pada tahun 1973 itu juga satu lagi filem lakonan Jaya dan Amitabh meledak di pasaran iaitu filem yang berjudul Abhiman. Beberapa filem lakonan mereka bersama setelah itu juga meledak iaitu filem Chupke Chupke yang turut menampilkan Dharmendra dan Sharmila Tagore dan rilis pada tahun 1975 diikuti dengan filem Mili 1975 juga dan Sholay juga 1975.
Jaya diinfokan sedang mengandungkan anak pertamanya Shweta sewaktu berlakon filem Sholay. Sebab itulah setelah filem Sholay, Jaya diberitakan tidak aktif berlakon kerana dia mengutamakan anak-anaknya yang lahir kemudian. Jaya hanya muncul dalam filem Naukar 1979 dan Silsila yang rilis pada tahun 1981. Jaya absen dari dunia akting selama 18 tahun. Dia hanya kembali berlakon pada tahun 1998 menerusi filem yang berjudul Hazar Chaurasi Kima. Selanjutnya Jaya muncul dalam filem Fiza yang rilis pada tahun 2000. Dia berlakon menjadi ibu kepada Karishma Kapoor dan Hrithik Roshan dalam filem ini dan memenangi Filmfare Award bagi kategori pelakon pembantu wanita terbaik. Jaya juga muncul dalam filem yang dibuat Karan Johar pada tahun 2001 dan filem itu berjudul Kabhi Khushi Kabhi Gham dan Jaya berlakon bersama suaminya Amitabh dalam filem ini. Jaya juga berlakon dalam filem yang diproduce oleh Karan Johar yang berjudul Kal Ho Na Ho yang rilis pada tahun 2003. Jaya berlakon menjadi ibu kepada Priti Zinta dan sekali lagi dia memenangi award dalam Filmfare untuk kategori pelakon pembantu wanita terbaik. Jaya juga berlakon bersama anaknya Abhishek Bachchan dalam filem Laga Chunari Medar 2007 dan filem yang berjudul Drona 2008. Seperti juga kebanyakan pelakon Bollywood lainnya yang beralih ke dunia politik setelah mereka semakin berusia, begitu juga dengan Jaya Bachchan. Jaya pertama kali dipilih menjadi anggota Parlimen India pada tahun 2004 menerusi Parti Samajwadi dan dia mewakili daerah Uttar Pradesh. Jaya mengekalkan kedudukannya di tempat itu selama beberapa kali pemilihan, termasuk pemilihan yang diadakan pada tahun 2018 lalu. Tentang kehidupan pribadinya, Jaya memilih berumah tangga dengan aktor Amitabh Bachchan pada tanggal 3 Jun 1973. Hasil perkahwinan itu Jaya mendapat sepasang anak iaitu Shweta Bachchan dan Abhishek Bachchan. Shweta berumah tangga dengan cucu Raj Kapoor yang bernama Nikhil Nanda. Melalui Shweta, Jaya dan suami mendapat sepasang cucu yang diberi nama Navya Naveli Nanda dan Agastya Nanda. Sementara anak lelaki Jaya, juga seorang aktor di Bollywood bernama Abhishek Bachchan, berumah tangga dengan aktris terkenal Aishwarya Rai. Menerusi Abhishek, Jaya dan suami mendapat seorang cucu perempuan yang diberi nama Aradhya Bachchan. Jaya Bachchan diberitakan bertemu Amitabh Bachchan buat pertama kalinya di set filem Bollywood pertama Jaya iaitu Goody. Setelah itu Jaya menjadi superstar di awal tahun 70-an, sementara Amitabh yang selalu dipanggil Big B merupakan aktor yang struggle untuk bertahan di Bollywood ketika itu. Jaya mempunyai keyakinan bahawa Amitabh akan menjadi seorang bintang hebat satu hari nanti. Keyakinan Jaya itu menjadi kenyataan kemudiannya. Di awal tahun 70-an itu, pasangan Jaya dan Amitabh menjadi pasangan yang disukai para audiens di layar perak. Filem-filem lakonan mereka bersama ketika itu diterima baik oleh audiens. Menurut satu wawancara Amitabh kepada media, dia sebenarnya mengenali Jaya menerusi sebuah majalah yang dibacanya. Bermula dari situ, Amitabh merasa dia menemukan ciri-ciri wanita yang dikehendakinya untuk menjadi istrinya kelak ada pada Jaya. Kata Amitabh, dia mendambakan gadis yang tidak terlalu tradisional dan tidak terlalu moden. Menurut Jaya pula, dia sebenarnya agak takut-takut untuk bertemu dengan Amitabh Bachchan walaupun dia menyukainya dalam diam. Dia takut Amitabh tidak dapat menerima prinsipnya, iaitu dia tidak suka diatur oleh orang lain. Dia biasa mengambil keputusan berdasarkan keinginan hatinya sendiri. Dia tidak suka dipaksa. Kisah perkahwinan antara Jaya dan Amitabh yang terjadi dengan cepat juga tidak kalah menariknya. Pada tahun 1973 itu, ketika aktris lain menolak berpasangan dengan Amitabh, hanya Jaya yang mau berpasangan dengannya dalam filem yang berjudul Zanjeer. Filem ini ditulis oleh duo Salim Javed yang sebelumnya pernah sukses menerusi filem Hati Mere Sati. Setelah filem ini selesai dan menunggu rilis, kawan-kawan Amitabh mengatakan kalau filem Zanjeer tersebut meledak di pasaran, maka mereka termasuk Jaya akan holiday ke London. Ternyata filem itu meledak di pasaran dan itulah filem pertama lakonan Amitabh yang menjadi box office. Namun idea untuk holiday ke London itu ditentang oleh kedua orang tua Amitabh. Menurut orang tua Amitabh, dia tidak boleh bepergian keluar negara dengan gadis yang bukan istrinya. Sebab ketika itu Jaya Bhatturi adalah satu-satunya wanita yang akan ikut dalam rombongan itu ke London.
Ketika itu Amitabh yang sebenarnya berkeinginan berumah tangga dengan Jaya akhirnya melamar Jaya dan langsung diterima Jaya yang juga mencintai Amitabh dalam diam. Amitabh kemudiannya melamar Jaya kepada kedua orang tua Jaya. Orang tua Jaya juga menerima lamaran itu. Dalam tempo beberapa hari saja pasangan Jaya dan Amitabh dikawinkan, yaitu pada tanggal 3 Jun 1973. Upacara perkawinan Jaya dan Amitabh berlangsung sederhana dan hanya dihadiri keluarga dan beberapa teman rapat Jaya dan Amitabh. Setelah resmi menjadi suami istri di hari yang sama, mereka terbang ke London. Setelah berumah tangga, Jaya mengurangkan aktivitinya dalam bidang lakonan. Seperti yang kami katakan tadi, dia hanya berlakon film Sholay ketika sedang mengandungkan anak pertamanya. Menurut info, syuting film Sholay itu bermula daripada tahun 1973, beberapa bulan setelah perkawinan Jaya dan Amitabh. Sewaktu film itu selesai syuting dan menunggu masa untuk rilis, Jaya dikabarkan sedang mengandung 3 bulan anak keduanya, Abhishek, yang kemudiannya lahir pada tanggal 5 Februari 1976. Sementara film Sholay rilis pada sambutan ulang tahun kemerdekaan India, yaitu pada tanggal 15 Ogos 1975. Sebenarnya guys, aktor Rajesh Khanna yang merupakan sahabat dekat Jaya berkali-kali menasihati Jaya supaya tidak mendekati Amitabh Bachchan. Bahkan sewaktu Rajesh sedang menjalani syuting film Bawarchi bersama Jaya, Amitabh selalu datang ke lokasi syuting. Rajesh enggan bertemu dengan Amitabh, sebaliknya Jaya melayani Amitabh dengan ramah. Setelah Jaya dan Amitabh berumah tangga, Jaya sendiri yang memilih untuk berhenti berlakon seketika, sedangkan ketika itu namanya sedang berkibar di Bollywood. Amitabh dalam satu wawancara dengan media DNA mengatakan keputusan untuk berhenti berlakon dan mengutamakan rumah tangga adalah pilihan Jaya sendiri, kata Amitabh. Usia perkawinan Jaya dan Amitabh hanya 3 tahun ketika tersebar berita bahwa Amitabh mulai menjalin hubungan dengan pasangannya dalam film, yaitu aktris Rekha. Berita ini benar-benar mengganggu ketentraman rumah tangga Jaya dan Amitabh. Namun baik Jaya maupun suaminya Amitabh tetap bersikap normal di hadapan umum. Media selalu menyiarkan akan kisah cinta antara Amitabh dan Rekha. Berita ini menjadi perhatian para fans film Bollywood. Begitu populernya kisah cinta antara Amitabh dan Rekha hingga kan pembuat film terkenal Yash Chopra mendapat idea untuk menjadikan film kisah cinta 3 segi ini. Filem tersebut berjudul Silsila menampilkan 3 pelakon utamanya, yaitu Jaya Bhaturi, Amitabh Bachchan dan Rekha. Kisah yang ditampilkan dalam filem ini bukan kisah nyata yang terjadi antara Jaya, Amitabh dan Rekha. Namun intipati cerita ini memang menampilkan kisah cinta 3 segi yang wujud. Filem ini rilis pada tahun 1981 dan gagal mencipta box office. Jaya diberitakan pada awalnya menolak membintangi filem ini, namun setelah dipujuk Yash Chopra, dia setuju berlakon filem ini. Ternyata filem ini memberikan kelebihan pada Jaya dalam usahanya menyelamatkan rumah tangganya dari kehancuran. Watak yang dilakonkan oleh Rekha dalam filem ini akhirnya menonjolkan dirinya sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Jaya dan Amitabh. Setelah membintangi filem ini, hubungan antara Amitabh dan Rekha berakhir. Filem Silsila ini menjadi filem terakhir lakonan Amitabh dan Rekha. Rekha sendiri pernah menceritakan kepada media bahwa ketika itu dia diundang makan malam oleh Jaya Bhaturi. Namun ketika itu Amitabh tidak ada di rumahnya. Kata Rekha, Jaya mengatakan kepadanya dia tidak peduli kalau hubungan suaminya dengan Rekha hanya sebatas hubungan teman biasa yang tidak melibatkan perasaan. Di akhir acara makan malam itu, Jaya dengan tegas mengatakan kepada Rekha bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan suaminya Amitabh walau apapun yang terjadi. Rekha akhirnya mundur daripada cinta segitiga itu karena Rekha juga berpendirian dia tidak mau menjadi the other woman dalam hidup Amitabh. Maka terselamatlah rumah tangga Jaya dan Amitabh daripada kehancuran. Kini usia perkawinan mereka sudah 48 tahun. Guys, terdapat banyak fakta menarik tentang aktris Jaya Bachchan ini. Jaya dikatakan memang terlalu ingin menjadi aktris. Dia tidak pernah memikirkan cita-cita lain selain menjadi pelakon. Yang hebatnya, Jaya menjadi aktris tanpa pernah meniru mana-mana aktris lain. Dia menunjukkan skill aktingnya yang tersendiri.
Jaya juga dikatakan seorang wanita yang berbicara lantang atau outspoken terhadap isu-isu yang dirasakan dan tidak betul. Jaya pernah menyatakan dalam satu wawancara di awal kemunculannya sebagai aktris dulu bahwa aktris legenda filem Bengali Suchitra Sen sebagai terlalu dilebih-lebihkan oleh audiens. Jaya menerima kecaman kerana kata-katanya itu daripada para fans filem Bengali. Jaya juga dikatakan marah dengan aktor dan pembuat filem Manoj Kumar sewaktu syuting filem Shore yang rilis pada tahun 1972 kerana kononnya Manoj terlalu memaksanya dalam urusan kostumnya untuk filem itu. Sebab itulah Jaya tidak pernah lagi berkolaborasi dengan Manoj kemudian hari. Namun Jaya tidak melarang suaminya untuk berkolaborasi dengan Manoj Kumar dalam filem Roti Kapda Aur Makan. Jaya juga secara terang-terangan marah terhadap menantunya Aishwarya Rai yang melakonkan adegan yang agak intim dengan aktor Ranbir Kapoor dalam filem Dil Hai Mushkil yang rilis pada tahun 2016. Gambar-gambar adegan itu banyak terpapar di media. Justru Jaya juga mengeluarkan kemarahannya terhadap hal itu di media-media. Walaupun sebagai ibu mertua, Jaya dilihat kurang rapat dengan menantunya Aishwarya, namun di pelbagai kesempatan terlihat hubungan mesra antara mertua dan menantu ini. Bahkan media menyiarkan kenyataan tajam yang diucapkan Jaya terhadap kru media yang memanggil Aishwarya dengan panggilan Aish. Kata Jaya, seperti yang dipetik beberapa media, nama menantunya Aishwarya. Dia bukan kawan sekolah anda sehingga anda harus memanggilnya begitu. Panggillah dia dengan panggilan yang sopan, kata Jaya. Fakta lainnya tentang Jaya ialah ternyata aktor yang menjadi favorit Jaya di Bollywood ialah Dharmendra. Kebetulan dalam filem Bollywood pertama lakonannya, Jaya diberikan watak gadis sekolah yang tergila-gilakan pelakon Dharmendra. Jaya sendiri mengatakan sewaktu syuting filem Goody tersebut, dia selalu bersembunyi di belakang sofa setiap kali Dharmendra datang. Akhirnya Jaya dapat menjadi heroin Dharmendra dalam filem Samadhi. Jaya berlakon dalam 47 filem. Dia memenangi 14 Filmfare Award yang terdiri daripada 3 award pelakon wanita terbaik, 5 award kritik pelakon wanita terbaik, 3 award pelakon pembantu wanita terbaik, 2 award khusus dan 1 award Lifetime Achievement yang diterimanya pada tahun 2007. Jaya juga merupakan penerima award Padma Shri daripada pemerintah India. Jaya sewaktu membesarkan anak-anaknya, dia berhenti menjadi pelakon. Namun dia tidak terpisah terus dengan industri filem. Walau tidak muncul di depan kamera, suara Jaya masih muncul dalam filem Bollywood. Jaya menjadi pengisi suara atau dubber ketika itu, kerana pekerjaan itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk dilakukannya. Di antara filem yang diisi suaranya oleh Jaya ialah filem Ye Vada Raha yang rilis pada tahun 1982. Filem itu menampilkan kisah seorang gadis yang dilakonkan oleh aktris Poonam Dillon yang melakukan pembedahan plastik setelah terlibat dalam kecelakaan jalan raya yang menghancurkan wajahnya. Setelah melakukan pembedahan, Poonam digantikan oleh aktris Tina Munim. Pembedahan plastik hanya merubah wajah tapi tidak suara. Justru itu pembuat filem ini meminta Jaya mengisi suara bagi aktris Poonam Dillon dan Tina Munim sepanjang filem itu. Selain itu, Jaya juga mencoba menjadi penulis skrip pada tahun 80-an. Skrip yang ditulisnya akhirnya difilmkan dan dibintangi oleh suaminya Amitabh Bachchan. Filmnya berjudul Shahin Shah, rilis pada tahun 1988. Suami Jaya, Amitabh, memang terkenal dengan ketinggian fizikalnya. Dalam bahasa Hindi, tinggi atau panjang disebut lambu atau lamba. Jaya dikatakan memanggil suaminya dengan panggilan Lambuji yang bermaksud tuan tinggi atau tuan panjang. Oke guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab rasa ingin tahu anda tentang aktris Jaya Bachchan yang kini berusia 73 tahun. Terima kasih kerana mengirimkan pertanyaan anda. Oke viewers tersayang, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.